Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat sejahtera, kami dari kelas 3 Harvard akan memberitakan tentang latar belakang permentan di Sabah dan Sarawak. Latar belakang pertama adalah sistem kesukuan Sarawak. Yang pertama adalah masyarakat Bidayuh memanggil semua autoriti mereka sebagai tua kampung. Semua autoriti adalah seperti ketua kampung. Yang kedua adalah pemimpin menjadi orang tengah untuk menyelesaikan pertelikahan dalam kalangan penduduk dan menjadi orang tengah. Yang ketiga, penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Keempat, pemilihan pemimpin bukan hanya sekadar faktor keturunan, malah lebih kepada kebolehan peribadi. Jadi, jika seseorang mempunyai peribadi yang baik, maka dia lebih layak untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kelima adalah, masyarakat kena memanggil ketua mereka sebagai peraih lepuh. Masyarakat Kayen pula memanggil ketua mereka sebagai kelunan marin. Masyarakat yang mengamalkan sistem ini merupakan masyarakat Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayen. Ketua masyarakat Melanau dikenali sebagai menteri. Masyarakat Iban, pemimpin utama ialah tuai rumah yang merupakan sumber autoriti masyarakat mereka. Seterusnya, sistem kesukuan Sabah terbagi kepada 3 masyarakat kadazan dusun, Murut dan Bajau. Fungsi adat menjadi alat kawalan politik yang berkesan. Pemimpin dikenali sebagai orang tua ataupun ketua kampung, pemimpin utama yang selesaikan pertelingkahan. Bajau, pemimpin iaitu pemaktoa, pelindung adat dan kepentingan anak buah. Fungsi pemerintahan, majlis kampung untuk bantu orang tua, tukang-tukang adat untuk pastikan upacara adat dilakukan dengan betul. Pemerintahan lain, majlis kampung dan tukang-tukang adat. Sistem keadilan Sarawak. Kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Kuasa pedalaman ditadbir oleh OK seperti OK Beti di Pedah, OK Antau di Rimbas, OK Juga di Lundu dan OK Gasing di Sepang. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar. Pengaruh Brunei menyebabkan pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datuk Batinggu, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung sebagai wakil Brunei. Pentadbiran di Sabah, mereka tergolong atau mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Mereka mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Pada abad ke-17 dan 18, sistem pentadbiran ketua bebas dijalankan di kawasan-kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan Sulu agak lemah atau tidak berkesan. Sistem ini bergantung pada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Seterusnya, ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan seseorang tokoh yang menjabat kewibawaan Sultan di kawasannya. Seterusnya, antara ketua bebas yang dikenali ialah Syarif Osman yang berkuasa di daerah Marudu antara tahun 1820 sampai 1840 dan Datuk Keruding yang berkuasa di daerah Tengku pada akhir abad ke-19. Mereka berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Sekarang pula sistem kedatuan di Sarawak. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang Sekarang pula sistem kedatuan di Sarawak. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. First, sistem ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Kedua, kerajaan Sawaku ialah antara kerajaan awal yang ditadbir oleh Datuk Merpati Japang. Keturunan Datuk Merpati Japang menguasai pentadbiran dengan memakai gelaran Datuk Batinggi, Datuk Bendahara iaitu Datuk Bandar dan Datuk Temenggung. Sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, golongan pembesar menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Lahir sekali mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Seterusnya adalah sistem pemerintahan di Sabah. Yang pertama, Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya, namun begitu pemerintahan diwakili oleh Datuk. Yang kedua,
kedua, kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Yang ketiga, kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Yang keempat, pentadbiran dua lankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar pinggiran yang memiliki wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah kuasa golongan Datuk Bula bergantung pada milikan bilangan hamba atau pengikut dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada sultan. Tiga. Itu saja dari kami. Terima kasih. Pertama adalah James Brooke. James Brooke mencari peluang untuk dapatkan Sarawak. Antara langkah awal yang James Brooke buat untuk dapatkan Sarawak adalah menjalankan aktiviti penggambaraan di antara Sarawak dan Singapura dengan kapalnya Royalist. Beliau mendapat sokongan pihak British melalui Angkatan Tentera Laut. Raja Muda Hashim menawarkan James Brooke untuk selesaikan masalah yang ada pada Sarawak pada ketika itu. Tapi James meletakkan satu syarat, iaitu Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada beliau. Seterusnya, Datuk Patinggi Ali. Datuk Patinggi Ali pernah menjadi pembesar tempatan di Sarawak. Beliau melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei untuk menentang tindakan Wakil Sultan Brunei yang pada masa itu Wakil Sultan Brunei menjejaskan hak masyarakat tempatan. Datuk Patinggi Ali setuju untuk berurusan dengan James Brooke untuk tamatkan penentangan terhadap Brunei. Bagi Pangeran Raja Muda Hashim pula, pada suatu ketika dahulu, masyarakat di Sarawak mempunyai masalah dari segi ekonomi. Oleh itu, Sultan Brunei menghantar bapa saudaranya iaitu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah ekonomi di sana seperti tidak cukup makanan, tidak cukup tempat tinggal ataupun ramai orang susah yang di sana. Pangeran Raja Muda Hashim pun pergi ke Sarawak untuk menyelesaikan masalah di situ. Di sini berlaku beberapa berebutan kuasa antara Pangeran Raja Muda Hashim dan Datuk Patinggi Ali. Beliau menggunakan cara baik iaitu berusaha memujuk Datuk Patinggi Ali dan pembesar Melayu tetapi gagal. Dan Datuk Patinggi Ali menolak rayuan itu secara mentah. Jika kita lihat di sini, James Brooke mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Jadi, Pangeran Raja Muda Hashim, beliau meminta bantuan James Brooke untuk bekerjasama dalam menaklukkan Sarawak ini. Peta ini menunjukkan keadaan Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Kawasan Sungai Sarawak iaitu Sungai Rajang merupakan kawasan ekonomi terbaik kerana mempunyai sumber makanan yang mencukupi dan juga laluan pengangkutan air. Sultan Brunei juga menghantar Pangeran Indra Mahkota ke kawasan ini untuk menguasai ekonomi di Sarawak kerana ia telah terlalu kuat. Pada tahun 1820-an, kalangan masyarakat tanah Melayu bertumpu di lidah tanah kerana ia menjadi satu pusat perdagangan dan pemerintahan yang sangat masyhur. Kapal ini adalah kapal HMS Royalist iaitu kapal James Brooke. Mari saya membawa anda ke The James Brooke Royalist Experience. Ya, The Royalist. Dalam chest ini adalah semangat James Brooke. Tahukah anda kapal James Brooke mempunyai 6 meriam 4 blast iaitu 4 barrel. Seperti contoh, ia boleh menembak 4 kali bom. Saya tunjuk sekali lagi. Dan kapal James Brooke mempunyai 1 swivel gun iaitu pistol yang boleh tembak dalam semua arah. Kapal James Brooke juga mempunyai bekalan air yang cukup untuk 6 bulan. Dan juga bekalan makanan yang mencukupi untuk 6 bulan. Struktur kapal James Brooke terdiri daripada 3 sel di depan, 2 sel belakang dan 1 mas untuk mengikuti arah angin. Itu saja.
Residensi Pedalaman, Residensi Pantai Timur, Residensi Tawau, Residensi Pantai Barat dan Residensi Kedah. Yang kedua pula, peta di Sarawak. Terdapat dia terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So, antara salah satu cara untuk memantapkan sistem pentadbiran di Sarawak dan Sabah ialah dengan pentadbiran yang berhierarki. So, ini adalah carta organisasi pentadbiran di Sarawak. So, di atas sekali ialah Raja James Brooke dan dibantu oleh Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri. Kemudian di bawahnya adalah Residen yang memimpin bahagian-bahagian yang telah dipecahkan kepada 5, iaitu Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan juga Lawas. Dan juga bahagian kepada daerah yang diketuai oleh pegawai daerah dan juga kampung di tempat air sekali yang diketuai oleh penghulu kampung. Okey. Jadi yang ini adalah pentadbiran SPUB, iaitu pentadbiran di Sabah. Okay, pentadbiran SPUB di Sabah diketuai oleh Gubernur yang bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat di lanjut. Majlis Penasihat telah ditubuhkan untuk membantu Gubernur dalam memimpin pentadbiran. Assalamualaikum dan selamat siang semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang cara-cara Sarawak dan Sabah memantapkan pentadbiran mereka. Di sini ada 2 cara, iaitu cara Sabah dan cara Sarawak. Ini adalah melalui pentadbiran berasaskan kaum. So, jadi untuk Sarawak ada 5 cara dan untuk Sabah ada 4 cara. So, Sarawak, cara pertama adalah Charles Brooke telah mewujudkan jawatan tertinggi untuk orang Iban, iaitu Temenggung. Yang kedua, terdapat 3 kelompok, iaitu orang Melayu dalam pentadbiran, orang Cina dalam ekonomi dan orang Iban yang mahir dalam ketenteraan. Yang ketiga, dinasti Brooke mengamalkan sistem pecah dan pemerintah. Seperti anda boleh lihat di sini, serta ahli mereka berpecah-pecah. Seperti residen mempunyai anak buah tersendiri, ketua jabatan seorang diri, gubernur boleh menjadi majlis penasihat dan lain-lain. Dan terakhir sekali, bagi orang Cina diwujudkan 2 jawatan istimewa, iaitu kapitan dan kancu. Untuk Sabah pula, pentadbiran Sabah berdasarkan peribumi. Dan kedua, ketua-ketua etnik berperanan dan dipilih berdasarkan personaliti dan juga kepakaran. Dan yang ketiga, ialah pentadbiran Sabah memberi kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Jadi dengan ciri-ciri pentadbiran Sabah ini, kerajaan tempatan menggunakan serba sedikit. Dan akhir sekali, pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Okay. Di sini kami ada selitkan satu macam tanda di negeri Sabah, iaitu Gunung Kinabalu. Dan di sini kami telah letakkan 3 fakta menarik, iaitu Gunung Kinabalu tersenarai sebagai tapak warisan dunia UNESCO, dan Gunung Kinabalu terbentuk dari batuan beku dan kubah granit yang berusia jutaan tahun lalu. Dan akhir sekali, seperti mana anda tahu, Gunung Kinabalu adalah kebanggaan kita, kerana Gunung Kinabalu adalah yang ketiga tinggi di Asia. Dinasti Brooke melibatkan kalangan pembesar tempatan dalam sistem pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran atas nama dasar amanah. Dasar ini digunakan bagi memilih pegawai-pegawai Eropah dan jumlahnya kecil. Melibatkan orang tempatan seperti Dato' iaitu Dato' Tinggi, Dato' Bandar, Dato' Jawatan Baharu iaitu Dato' Imam dan Dato' Hakim. Tiga zaman Charles Rainer Brooke, beberapa gelaran diberikan kepada beliau. Pertama ialah Dato' Pahlawan, Dato' Pentadbiran dan Dato' Amal. Para pembesar tidak lagi menggunakan memenuhi cukai. Sebaliknya diberikan gaji dan peranan membantu pentadbiran. Mengatakan sama undang-undang tempatan dan adat yang tidak berendah dengan sistem barat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ke pembentangan tadi, itu untuk Sabah ialah pengekalan institusi pribumi di Sabah. Okay. Bagi menjamin kecekapan dan pentadbiran yang baik, SBUB iaitu Syarikat Borneo Utara British membahagikan ketua-ketua pribumi kepada kategori ketua yang diakui dan tidak diakui.
ketua anak dan ketua anak negeri yang diakui diserapkan ke dalam sistem pentadbiran SPUB dan dibayar gaji. Sementara ketua anak negeri yang tak diakui tidak akan dibayar. Seterusnya adalah institusi pribumi yang utama, ialah institusi ketua anak negeri, ketua anak kampung, iaitu orang tua, dan mahkamah anak negeri. Iaitu dan kemudian adalah ketua bergaji akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai kepada dan mentadbir keadilan. Ketua anak negeri yang juga digelar orang kaya atau short form sebagai OKK membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Dan yang terakhir, ketua anak negeri juga dilantik menjadi hakim di mahkamah anak negeri dan keamanan daerah mereka. Mereka akan memungut cukai dan menguruskan pentadbiran pengadilan bagi pembantu magistrat. Terima kasih. Usaha yang seterusnya adalah perundingan di Sarawak dan Sabah. Pertama kita pergi kepada Sarawak. Perundingan pertama, pada tahun 1911, Mahkamah Cina diwujudkan di Kuching bagi menangani dan mengurus hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat Cina. Yang kedua, mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua magistrat. Seterusnya, mahkamah residen diwujudkan di setiap bangunan residen bertindak sebagai magistrat. Mahkamah adat diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Dan akhir sekali, Undang-Undang 8 perkara diperkenalkan pada Januari 1842. Itu di Sarawak. Seterusnya berpindah ke Sabah. Pertama adalah Mahkamah Magistrat diadili oleh pegawai daerah. Jadi, Mahkamah Magistrat akan diadili oleh pegawai daerah. Seterusnya, Mahkamah Magistrat gunakan Undang-Undang Barat. Ini Barat. Seterusnya, menggunakan Undang-Undang Barat dan Tempatan. Mereka bukan sahaja menggunakan Undang-Undang Barat, tapi juga Undang-Undang Tempatan. Seterusnya, diwujudkan Mahkamah Magistrat dan Anak Negeri. Dan akhir sekali, Mahkamah Anak Negeri diadili oleh Ketua Anak Negeri. Jadi, Ketua Anak Negeri adalah orang yang mengadili Mahkamah Anak Negeri. Itu sahaja saya. Terima kasih. Okey, kumpulan kami dia telah menyediakan satu permainan, iaitu permainan roulette. Okey, yang telah kami sediakan berbagai soalan berdasarkan dengan perkara yang telah kami bentangkan. Jadi, okey, untuk permainan ini, para pendatang yang para pelawat boleh memusingkan roulette ini dan menjawab soalan yang didapat. Okey, sebagai contoh, nyatakan usaha untuk memantapkan pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Jadi, jika dia jawab salah, kami akan beri sagu hati. Dan jika dia jawab betul, kami akan beri dia hadiah yang lebih menarik lah. Jadi untuk ni jawapannya ialah hukum adat diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Okey. Jadi Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang keistimewaan Sabah dan Sarawak. Mengikut kedudukan strategik, Sabah berada di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura. Laluan pulau-pulau lawan yang bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar China dan Jepun juga berhampiran dengan Sabah. Sabah penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga New Guinea dan Australia. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Sabah merupakan pelabuhan semula jadi yang strategik. Kapal dapat berlabuh dengan selamat daripada tiupan angin monsun di pelabuhan utama termasuklah di Teluk Gaya. Berikut merupakan berbagai kekayaan ekonomi. Antaranya ialah sarang burung, sagu, rotan, gamat, getah perca, sirip ikan hiu, pokok indigo dan kapas hidup. Barangan ini didagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang-pedagang asing yang datang ke Sabah. Di kawasan dataran dan lembah pula, tanaman seperti indigo dan kapas hidup subur
membolehkan pertanian komersial dijalankan dengan giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Adi Naufal nama diberi. Hari ini saya mau menceritakan tentang Pulau Balambangan dan Pulau Labuan yang terletak di Sabah dan Sarawak. Pulau Balambangan. Pada 1763, Alexander Darim Play yang membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu telah mengibarkan bendera Britishnya di Pulau Balambangan. Menandakan pulau tersebut adalah hak milik British. Okey, tapi penempatan port-port British ni terganggu, ada masalah disebabkan banyak faktor. Salah satunya serangan lanun. Okey, tapi akhirnya British tinggalkan Pulau Balambangan ini pada bulan November 1805. Okey, seterusnya Pulau Labuan. Pulau Labuan. James Brooke berusaha meluaskan daerah penguasaannya dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei yang menghubungkan dengan Pulau Labuan. Sultan Brunei menyerahkan Labuan pada pihak British. Tapi dengan satu perjanjian yang dibuat pada 18 Disember 1846, Port British bertanggungjawab untuk menghalau lanun-lanun di kawasan tersebut serta melindungi perdagangan. James Brooke juga menjadi Gubernur pertama Brunei James Brooke dilantik sebagai Gubernur yang pertama. Tabakan syarikat Borneo Utara British. Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun. Kemudian Moses akan menjual haknya kepada J.W. Torrey dan T.B. Harris untuk menjadikan Kimana sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Seterusnya, Alfred dan Edward dan memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu pada tahun 1878. Seterusnya, Baron Gutierrez-Boyd Overbeck bekerjasama dengan Alfred dan Edward yang saya cakap tadi memajukan Sabah. Seterusnya, Torrey menjual haknya kepada Baron Gutierrez-Boyd Overbeck. Dan kemudian pada bulan Julai 1881, Alfred dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provincial Associations Ltd dan mendapat status pinjaman charter pada 1 November 1881. Pada tahun 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British. Kemudian pihak SBUB berjaya memerintah Borneo Utara hingga tahun 1992. Seterusnya untuk bahagian saya ialah di subtopik perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British. So untuk poin yang pertama ialah di sini kita dapat lihat syarikat Borneo Utara British SBUB menerima penasihat British. Yang kedua pula ialah syarikat Borneo Utara British SBUB perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. Yang ketiga pula ialah syarikat Borneo Utara British SBUB mesti melantik pegawai tadbir daripada pegawai yang diakui oleh British. Dan yang terakhir ialah syarikat Borneo Utara British SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Seterusnya saya menyerahkan kepada Syamil untuk menyambung presentation ini. Okay, saya akan meneruskan apa yang dikatakan oleh kawan saya tadi. Okay, yang pertama, bagi poin saya ialah dua maklumat SBUB ialah pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat di Sabah dan melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Poin yang kedua pula ialah melalui piagam ini, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah Christopher Alcott menjadi presiden pertama manakala Alfred dan dilantik sebagai pengarah urusan. Yang ketiga, kuasa sebenar syarikat terletak di tangan kalangan pemodal di London. Di Sabah pula, sistem birokrasi yang diterajui oleh Gubernur bagi memastikan usaha syarikat untuk mengaut keuntungan. Dan terakhir sekali ialah Gubernur pertamanya ialah William Hood Treacher
daripada era pemegangannya ialah daripada tahun 1881 hingga 1887. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Hai. Ini merupakan game yang kami sediakan untuk tempat kami yang bertajuk Goal of Peace. Game ini bertujuan untuk sebagai refleksi para pengunjung setelah melihat pameran sejarah kami. Jadi, game ini ada pemainnya ialah terdapat 3 bola yang merupakan 3 percubaan. Jika ketiga-tiga bola tak masuk dalam cawan ini, jadi para pengunjung perlu menjawab kuis. Dalam perintah ini, hadiah disediakan bagi yang dapat menjawab serta yang dapat masuk ke dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Pekan 5 akan menerangkan tentang kedatangan kawasan Jasbrook di Sarawak. Jadi, Sungai Sarawak ialah kawasan ekonomi yang penting. Sultan Brunei menghantar Penggiran Indra Mahkota sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Pada tahun 1820-an, masyarakat Melayu berkumpul di lidah tanah di sekitar Sarawak. Masa ini menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran. Masa ini strategik kerana mampu mengawal kegiatan perdagangan sungai dan kawasan pendalaman. Jadi, kuasa put di Sarawak. Pengawasan kuasa barat di Sarawak dilakukan oleh pihak persendirian, iaitu Jasbrook. Antara sagu, antimoni dan emas menarik perhatian Jasbrook. Perpecahan politik di Sarawak, Jasbrook dan keluarganya, kegiatan perlawanan, alasan perang Sarawak dirampas dari Sultan Brunei. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aspek-aspek penguasaan kuasa Jasbrook. Terdapat beberapa penguasaan kuasa Jasbrook. Yang pertama ialah kekuatan tentera. Kekuatan tentera meliputi Jasbrook mempunyai banyak tentera yang sangat kuat dan mempunyai sebuah kapal perang yang dinamakan HMS Dido. Kapal perang itu telah berjaya memecahkan 2 kubu kuat orang Iban yang berada di sungai sekarang Sungai Saribas. Seterusnya, menentang kebangkitan orang tempatan. Pada masa dahulu, orang Sarawak dianggap lanun oleh Jasbrook yang memasuk di China. Jadi bila orang Melayu ni nak cakap dengan orang Sarawak nak cakap dengan Jasbrook, dia tak nak cakap sebab macam gila kan. Dia fikir macam orang tu miskin, orang tu tak ada apa-apa, lanun kan jahat kan. So next, memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. Dia memperoleh sebahagian sokongan ni dengan cara bagi rasa dekat orang atasan. Orang atasan tu, dia mestilah suruh orang bawahan ni buat cari diorang kan. Sebab macam bos bagi kerja dekat diorang punya pekerja, mesti apa kerja tu buat. Kalau tak buat, mesti ada some consequences kan. So next, memperkukuhkan pertahanan Sarawak. Setelah mendapatkan Sarawak, Jasbrook membina beberapa kapal perang yang lain, menambahkan anggota tentera dan juga membina beberapa buah kubu. Beliau juga membaiki kubu-kubu yang telah dipecahkan oleh kapal perang HMS Dido yang berada di Sungai Saribas dan Sungai Sarawak. Seterusnya, menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. Terdapat 2 tokoh tempatan yang telah dihapuskan oleh Jasbrook. Yang pertama, Syarif Masaho, dan yang kedua, Tun Abdul Patinggi. So, yang keenam, ambil kesempatan daripada pertelingkahan yang berlaku di antara masyarakat setempat. Jadi, bila orang A yang bahasa Sarawak, orang B yang bahasa Sarawak bergaduh, Jasbrook dia akan masuk. So, bila dia bergaduh, Jasbrook dia kata orang A dia betul, orang B dia salah. Tiba Jasbrook dia kata balik, orang B dia salah, orang B dia betul. So, diorang berdua ni akan jadi macam sangsi lah dengan percayaan. So, dia akan percaya Jasbrook lah. So, dia akan dapat orang-orang daripada situ lah. So, yang ketujuh dan yang terakhir, sokongan kewangan. Jasbrook mendapat sokongan kewangan daripada pihak kerajaan British, iaitu Baroness Angela Burdett Counts. Kami ini menyediakan brosur tentang dari Jasbrook mendapatkan kuasa pemerintahan di Sarawak. So, yang korang tengok, brosur ni ada banyak isu dari hubungan, hutan, kedegaan, info
dan juga 2 perjanjian 1841 dan perjanjian 1842. So untuk rundingan James Brooke ni dia pandai berunding dengan pengeran Raja Muda Hashim. Bila dia minta untuk menyelesaikan perundingan yang berlaku di Sarawak, dan berunding dengan pengeran Raja Hashim ni sebanyak 2 kali sebelum dia menerima sebutan ni. James Brooke ni dia agak agresif dalam pengurusan dia. So sebagai contohnya James Brooke mengugut menyerang kedudukan pengeran Raja Muda Hashim di Kuching. Dia mengugut Raja Muda Hashim ni sampailah dia bersetuju kedudukan dia. James Brooke turut menggunakan kekuatan kedutaan dalam usaha untuk mendapatkan Sarawak ni. So kalau salah satu bantu kedutaan yang paling besar dia adalah kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. So untuk perjanjian pula pada tahun 1891, James Brooke telah berjanji dengan pengeran Raja Muda Hashim untuk memerintah Sarawak dan menguasai Hashimnya. Tapi perjanjian ni boleh dilihat di perjanjian 1892, iaitu James Brooke dan Sultan Omar Ali Saifuddin. Dia dapat semua hasil pendapatan di Sarawak ni diserahkan kepada James Brooke, tetapi dia tak ada campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. So overall brosur ni komplit dah juga. So harap korang boleh baca lah nanti. Seterusnya saya nak menerangkan tentang pemerintahan James Brooke di Sarawak. Okey, mula-mula James Brooke telah memperolehi kawasan Tanjung 1841. Kemudian dia merawati semua kawasan Tanjung Batu. Kat sini di bawah Sarawak. Dan kemudian dia merangkumi kawasan Tanjung Batu ke Sungai Samarahan. Pada tahun 1860-an, James Brooke menguasai Batam Lupa dan Sungai Saribas. So, Batam Lupa dan Sungai Saribas ini juga terjadi kecil. Seterusnya pada tahun 1893, tantangan event di Saribas dan Batam Lupa berjaya ditumpas dengan alasan menghapuskan landed grade. Dilihat di sini, Saribas dan Batam Lupa terletak berdekatan dengan Seri Aman. Sadong, Batam Lupa, Saribas dan Kalaka berjaya diperolehi oleh James Brooke. Jadi hasilnya separuh hasil pendapatan wilayah diberi kepada Sultan Abdul Muhid sebagai tukaran dengan wilayah-wilayah yang telah ditakluki oleh James Brooke. Seterusnya ialah pada tahun 1861, Sultan Abdul Mumin telah menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 Spanyol setahun kerana membantu hapus kebangkitan orang tempatan. Jadi ini sebagai satu ganjaran ataupun upah yang telah diberikan oleh Sultan kepada James Brooke sebagai salah satu tanda dia berterima kasih terhadap usaha yang telah dilakukan oleh James Brooke dalam menghalang kebangkitan pejuang-pejuang tanah air tempatan. Jadi kawasan yang terlibat ialah Oya, Muka, Tatau dan Bintulu. Jadi di sini Bintulu terletak sedikit di atas Sarawak dan bawahnya adalah Oya, Muka dan Tatau. Seterusnya pada tahun 1883, orang kaya yang mendiami kawasan Sungai Baram bangun menentang Kesultanan Brunei. Charles Brooke berjaya memperolehi Baram dan seluruh perlembagaan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Spanyol setahun. Jadi bayaran ufti $4,200 Spanyol setahun ini adalah lebih kurang sama seperti cukai yang dia perlu bayar ataupun sama seperti harga wilayah tersebut. Pada tahun 1885, kawasan Sungai Terusai diperolehi Charles Brooke dengan membayar $4,500 Spanyol kepada Temenggung kerana kawasan itu di bawah kuasa beliau. Jadi bayaran $4,200 Spanyol ini adalah sebagai bayaran ataupun harga dia membeli wilayah itu daripada Temenggung kerana wilayah itu pada asalnya di bawah hak milik Temenggung. Tindakan yang diambil ini adalah bagi membolehkan isu pembunuhan beberapa penduduk Sarawak orang Murut di situ dapat diselesaikan. Seterusnya pada tahun 1990 di Limbang, boleh dilihat di peneliti di sini, di Limbang diperolehi oleh Charles Brooke pada tahun 1890. Tindakan ini dilakukan apabila penduduk Limbang setuju untuk menyertai Sarawak. Bayaran sebanyak $6,000 Spanyol dibayar kepada Sultan Brunei sebagai harga memperolehi Limbang. Dan yang terakhir sekali dalam kronologi ini adalah pada tahun 1905. Pada 12 Januari 1902, Kerajaan Sarawak memperolehi hak terhadap Lawas
sangat lawas di sini dan sebelum itu dimiliki oleh SBUB. Sempadan Sarawak itu masih ditentukan sehingga kini. Jadi bagi mental kami sediakan, kami menggunakan crossword dengan menggunakan 2 buah dadu. Jadi cara permainannya dengan membaling 2 buah dadu. So, tambahkan 2 bilangan tersebut, yang tambah 4 jadi 9. So, kita pilih tengok jawapan 9, soalan 9. Perkara yang dihasilkan atau dikawal oleh Sultan Brunei pada tahun 1927 di Sarawak. Dah agak apa jawapannya? So, jawapannya adalah perdagangan. So, kita carilah kat sini kan huruf yang tepat.